أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقامه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Allahumma iyyaka na'bud. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menghambakan diri kami, ya Allah. Walaka nusalli wa nasjud, hanya kepada Engkau kami bersembahyang juga kami bersujud. Wa ilaika nas'a wa nahfid, hanya kepada Engkau kami berusaha dan kami berkhidmat. Narju rahmataka wa nakhsha azabak, oleh kerana itu kami amat-amat berharap akan rahmat dan kasih sayang-Mu. Juga kami amat takut akan azab seksa daripada-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah program Kembis Tari Salat SKSB 2021 ini sebagai program yang Engkau rahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara, sebagai perpisahan yang menggugur habis segala dosa-dosa kami, ya Allah. Wala taj'alillahumma fina wala ma'na. Jangan kau jadikan program kami ini sebagai program yang tidak ada arti dan maknanya di sisi-Mu, ya Allah. Wahab lana musi'ana li muhsinina wa muqassirana li amilina kulla biwajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlina. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terangkanlah hati kami, lapangkan dada kami, luaskan fikiran kami, mudahkan kami untuk menuntut ilmu, kuatkan ingatan kami, ya Allah. Janganlah kau lupakan apa yang telah kami pelajari. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikan kami ibu bapa dan guru-guru yang mendirikan salat di hadapan anak-anak kami, ya Allah. Kurniakan kepada kami zuriat dan keturunan yang rajin mendirikan salat di demi masa hadapan mereka, ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Kami mengemis, ya Allah, yang satu-satu ini. Kurniakan kepada kami zuriat dan keturunan serta generasi yang rajin mendirikan salat demi masa hadapan mereka, ya Allah. Allahumma aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Perbaikilah urusan dunia kami yang mana tempat kami tinggal ini. Wa aslih lana akhiratan lana fiha ma'aduna. Perbaikilah juga urusan akhirat kami yang mana tempat kami akan dikembalikan kepadanya, ke kampung akhirat yang kekal abadi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami hati yang selalu ingat kepadamu, hati yang tidak pernah melupakanmu, hati yang tidak pernah berharap selain kepadamu, ya Allah. Kurniakan kepada kami hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh dengan kemaafan. Jauhkan hati-hati kami daripada kedengkian dan kebencian terhadap sesama kami, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Aisyah binti Muhammad Ali, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Subang Bistari. Puan Nur Haslawati binti Toha, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Subang Bistari. Encik Jamri bin Saleh, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum SK Subang Bistari. Puan Jarina binti Hassan, Guru Penolong Kanan Petang. Puan Esah binti Harun, Guru Penolong Kanan PPKI. Barisan
guru-guru pendidikan Islam. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bersama-sama ini dipanjatkan dengan rasa kesyukuran dan penuh hormat kerana Alhamdulillah SK Subang Bestari bersama murid-murid dapat berkumpul sekali lagi dengan mengadakan program Kem Bestari Solat secara maya bagi tahun 2021 peringkat sekolah. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada Ketua Panitia Encik Nur Ahmad bin Min dan juga penyelaras Kem Bestari Solat iaitu Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad Saad kerana mengadakan program yang julung-julung kalinya kita adakan secara maya. Tahniah saya ucapkan. Begitu juga kepada barisan AJK ahli jawatan kuasa program pada hari ini. Walaupun kita masih lagi dalam pandemik COVID-19, namun PDPR kita teruskan juga. Harap tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini dapat menjalankan PDPR dengan berkesannya di rumah. Program ini adalah program yang diadakan sepanjang tahun dan sepatutnya diadakan 2 kali setahun. Walau bagaimanapun, memandangkan program ini dijalankan secara maya, maka pihak penganjur melaksanakan secara serentak untuk tahap 1 dan tahap 2 bagi murid-murid SK Subang Bestari. Semua sekolah perlu melaksanakannya seperti yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan yang mana memerlukan kerjasama daripada PIBG, guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa. Kem Bestari Solat ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam, Bahasa dan juga Bahasa Arab. Kem Bestari Solat adalah aktiviti yang dilakukan untuk memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan, perbuatan, ilmu pengetahuan dan penghayatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif mengikut kesesuaian sesebuah sekolah. Seperti mana yang kita maklum, sebagai seorang insan yang bergelar Muslim, wajib kita melaksanakan rukun Islam, dan salah satu yang telah ditekankan ialah di dalam Kem Bestari Solat yang berkaitan dengan solat. Ia adalah fardu ain bagi setiap Muslim, dan pihak sekolah berharap menerusi kem ini murid-murid dapat belajar perlakuan di dalam solat dan bacaan dengan betul serta rukun-rukun solat yang sempurna. Antara objektif utama kem ini adalah supaya murid dapat: 1. Berwuduk dengan sempurna. 2. Mengetahui bilangan rakaat solat-solat fardu. 3. Menghafal lafaz niat solat dengan lancar. 4. Melakukan semua perlakuan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. Yang 5. Supaya murid dapat melaksanakan solat dengan sempurna sama ada secara bersendirian ataupun berjamaah. Semuanya diharap dengan pelaksanaan Kem Bestari Solat ini akan memberi kesan kepada murid-murid dalam meningkatkan kemahiran, kesungguhan dan rasa tanggungjawab untuk melaksanakan fardu ain yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga program ini dapat mencapai objektifnya. Matlamat program ini pula adalah memberi pendedahan kepada murid-murid tentang perlakuan di dalam solat dan kesedaran tentang kepentingan solat di dalam kehidupan kita seharian sebagai seorang Muslim. Saya telah dimaklumkan sedikit tentang perjalanan program Bestari Solat ini. Kelas akan diagihkan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan akan dipimpin oleh 2 orang guru pendidikan Islam secara menggunakan Google Meet. Antara pengisiannya ialah tayangan video, berwuduk,
dan solat serta penerangan daripada guru-guru dan kuis secara Google Form. Saya berharap semoga dengan adanya kem ini, murid-murid mendapat ilmu baharu tentang solat dan mempraktikkannya di dalam kehidupan seharian. Semoga murid-murid dapat memantapkan ilmu pengetahuan sebab ilmu pengetahuan mereka tentang wuduk dan solat, dan diharapkan pengisian ini juga menjadi panduan kepada mereka. Selaku guru besar di SK Subang Bisari, ingin saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program ini. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah dan murid-murid dapat memberi kerjasama kepada guru-guru yang sanggup meluangkan masa cuti mereka pada hari Sabtu semata-mata untuk berkongsi ilmu dengan murid-murid sekalian. Saya rasa saya tak perlu bercakap panjang kerana kita ada agenda seterusnya yang telah dirancang oleh guru-guru pendidikan Islam. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan kem Bistari Solat bagi tahun 2021 peringkat Sekolah Kebangsaan Subang Bistari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid SK Subang Bestari, InsyaAllah pada hari ini kita akan jalankan kem Bestari Solat secara maya. Murid-murid diminta untuk bersedia dengan nota yang telah diberikan. Kem ini terbahagi kepada dua, iaitu bahagian wuduk dan juga bahagian solat. Jom kita mulakan dengan bahagian yang pertama, iaitu wuduk. Pengertian wuduk. Wuduk dari segi bahasa diambil daripada perkataan wadu'ah yang bermaksud cantik, indah dan berseri. Manakala wuduk dari segi syarak, wuduk ialah kata nama bagi perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang disertai dengan niat. Wuduk nama bagi air yang digunakan untuk berwuduk. Oleh itu, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kefarduan wuduk di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah mukamu dan kedua belah tanganmu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepalamu, dan basuhlah kedua belah kakimu sehingga buku lali. Seterusnya, tata cara berwuduk. Terdapat 10 tata cara berwuduk. Yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Yang kelima, niat wuduk serta membasuh muka. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala.
Yang keenam, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Yang ketujuh, menyapu air ke sebahagian kepala. Yang ke-8, menyapu air pada kedua belah telinga. Yang ke-9, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Dan yang terakhir, yang ke-10, iaitu tertib mengikut urutan dari yang pertama sehingga yang terakhir. Doa selepas berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Maksudnya, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu untuknya. Aku bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan orang yang bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku daripada golongan orang yang bersih, dan jadikan aku daripada golongan hamba-Mu yang soleh. Seterusnya, kita akan masuk ke bahagian yang kedua, solat. Solat dari segi bahasa bermaksud doa dan istighfar. Dari segi syarak pula, ia merupakan perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kefarduan solat di dalam surah An-Nisa ayat ke-103, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Seterusnya, kita akan bincangkan cara mengerjakan solat. Terdapat 15 perkara. Pertama, berdiri betul, iaitu berdiri tegak bagi yang mampu dengan menghadap ke arah kiblat sambil mata memandang ke arah tempat sujud. Kemudian, niatkan solat yang ingin dilakukan. Kedua, takbiratul ihram. Dilafazkan dalam keadaan berdiri tegak dan menghadap ke arah kiblat. Lafaz disebut dalam bahasa Arab secara terang, mesti diiringi dengan niat solat dalam hati. Selepas mengangkat takbir, tangan diletakkan di perut. Lafaz ketika takbiratul ihram ialah Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar. Untuk lelaki, tangan diangkat hingga pergelangan tangan setentang dengan bahu dan hujung ibu jari mencecah ke paras bawah telinga. Siku dan tangan perlu direnggangkan dari badan. Untuk perempuan, tangan diangkat hingga setentang dengan bahu dan hujung jari tidak melebihi paras bawah telinga atau setara bahu. Siku dan tangan pula mesti dirapatkan ke badan. Ketiga, niat solat. Terdapat 5 waktu solat fardu. Yang pertama, solat subuh. Usalli fardhas subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kedua, solat zuhur. Usalli fardhaz zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ketiga, solat asar. Usalli fardal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat
tunai kerana Allah Ta'ala. Keempat, solat maghrib. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan yang kelima, solat isya. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Keempat, kedudukan tangan. Selepas mengangkat takbir, tangan diletakkan di atas perut. Pada waktu ini, disunatkan untuk membaca doa iftitah pada rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah, dan disunatkan juga selepas membaca surah Al-Fatihah untuk meneruskannya dengan membaca surah yang lain pada rakaat pertama dan kedua. Bagi lelaki, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, dan perempuan, tangan kanan hanya perlu diletakkan di atas tangan kiri. Kelima, doa iftitah. Iftitah bermaksud pembuka dan dibacakan dalam mana-mana solat fardu. Doa ini disunatkan untuk dibaca selepas mengangkat takbir. Bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Yang keenam, membaca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah hukumnya adalah wajib sehingga tidak boleh ditinggalkan. Hal ini telah diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketujuh, rukuk dan tumakninah. Rukuk dilakukan dengan membungkukkan badan hingga membentuk sudut 90 darjah. Bahagian punggung dan kepala lurus ke depan. Tangan di lutut dengan jari-jari direnggangkan. Siku juga sedikit direnggangkan dan pandangan dihalakan ke tempat sujud. Bagi perempuan pula, tangan dan siku dirapatkan ke badan. Tumakninah adalah berhenti sejenak, bertenang sebelum meneruskan pelakuan solat yang lain. Bacaan ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Yang ke-8, i'tidal dan tumakninah. I'tidal dilakukan dengan berdiri tegak sempurna sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki dan sejajar dada untuk perempuan dengan lafaz tertentu. Bacaan ketika mengangkat takbir, Sami Allahu liman hamidah. Bacaan ketika tangan diturunkan, Rabbana lakal hamdu. Ke-9, sujud dan tumakninah.
Sujud adalah tunduk hingga ke paras lantai. Ianya dilakukan dengan meletakkan 7 anggota tubuh ke lantai, iaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, yakni hujung jari-jari kaki. Jari tangan dirapatkan, manakala siku pula perlu diangkat ketika sujud bagi lelaki, dan bagi perempuan dirapatkan ke badan. Bacaan ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ke-10, duduk antara dua sujud. Dilakukan dengan duduk secara iftirash. Punggung berada di atas tapak kaki kiri, seolah-olah kaki kiri dijadikan pelapik, sementara kaki kanan ditegakkan atas lantai dalam keadaan hujung jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Kedua-dua tangan diletakkan di atas lutut dengan jejari dirapatkan dan hujung jari menyamai paras lutut. Kedudukan duduk antara dua sujud adalah sama bagi lelaki dan perempuan. Bacaan duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-11, duduk tahiyat awal. Juga dilakukan dengan cara duduk secara iftirash, sama seperti duduk antara dua sujud. Bezanya, kedua-dua tapak tangan diletakkan di atas lutut dengan jejari dirapatkan, dengan hujung jari menyamai paras lutut, manakala jari tangan kanan digenggam dan jari telunjuk diluruskan. Kedudukan duduk tahiyat awal adalah sama bagi lelaki dan perempuan. Bacaan ketika duduk tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ke-12, duduk tahiyat akhir. Ianya dilakukan dengan duduk secara tawarruk. Punggung diletakkan ke lantai dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki menghadap ke kiblat, manakala kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Kedua-dua tapak tangan diletakkan di atas lutut, jari-jari dirapatkan dan hujung jari menyamai paras lutut, manakala jari tangan kanan digenggam dan jari telunjuk diluruskan. Kedudukan tahiyat akhir adalah sama bagi lelaki dan perempuan. Bacaan ketika duduk tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ke-13, memberi salam. Memberi salam ialah memalingkan muka ke arah kanan sambil mengucap salam dan diikuti dengan sebelah kiri
dengan salam yang kedua. Bacaan ketika memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama berpaling ke kanan, salam yang kedua berpaling ke kiri. Yang ke-14, doa qunut. Doa qunut dibaca dalam solat subuh selepas i'tidal rakaat kedua, merupakan sunat ab'ad. Sunat ab'ad bermaksud diberi pahala bagi yang mengerjakannya, dan bagi yang lupa mengerjakannya disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Bacaan doa qunut. Allahumma hdini fi man hadait, وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan yang ke-15, sujud sahwi. Sujud sahwi ialah 2 kali sujud yang dilakukan selepas membaca tahiyat akhir dan sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan akibat daripada kekurangan dalam solat, iaitu apabila terdapat perkara-perkara dalam sunat ab'ad yang telah ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak, dan juga kerana lupa semasa mengerjakan solat. Bacaan ketika sujud sahwi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Alhamdulillah, selesai sudah kem bestari solat kita hari ini. Sebagai seorang Islam, kita hendaklah mempelajari dan memahami tentang apa itu solat dan cara-cara melaksanakannya. Solat ini berkait rapat dengan ibadah-ibadah yang lain, dan solat yang benar akan mencegah kita daripada melakukan amalan-amalan yang keji dan mungkar. Terima kasih kerana menyertai kem bestari solat ini. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.